Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Berikut adalah summary ataupun quick review bagi chapter Limits and Continuity. Kita akan lihat beberapa contoh dalam subtopik ini. Baik, kita lihat contoh yang pertama. So, macam mana kita nak evaluate the following limit? Yang ini. So, we are given limit x approaches to 1 for the given function. So, kalau kita lihat function dekat sini, kita dapati it is not defined pada x sama dengan 1. Sebab apa? Apabila kita substitute x equal to 1 into the function, dia akan berakhir dengan kosong per kosong. Ini statement kat sini, ia berakhir dengan kosong per kosong. Dan bentuk ini dinamakan undeterminate form. Boleh? So, jadi ada beberapa cara untuk kita membuatnya. Yang pertama sekali, kita boleh buat table, so rujuk handout untuk buat table ini. Yang kedua, kita juga boleh menyelesaikannya jika kita tahu bentuk graf tersebut, bentuk graf inilah, bentuk graf ini dan juga yang terakhir sekali, kita boleh multiply dengan its conjugate. Baik, kita akan lihat yang berkisar tentang graf ni. Kalau kita cuba draw the graph, sketch the graph, kita dapat bentuk yang macam ni. Nampak tak dekat sini ada loophole? Ini yang dimasukkan dengan undefined pada x sama dengan 1. Boleh So, dalam konteks ini, kita akan melihat the left limit and the right limit. Mana left limit? Ini adalah left limit. When x approaches to 1 from the left, when x approaches to 1 from the right. Jadi, by observation, apabila x menghampiri 1 dari sebelah kiri, maka nilai y dia, ini belah kiri belah kiri, maka nilai y dia akan menghampiri nilai 2. Sebab itu kita dapat 2 dekat sini. Sebelah kanan pun sama jugalah, kita dapat 2 juga kat sini. Jadi oleh sebab nilai left and right limit ini sama, maka kita boleh katakan the limit exists and the value is 2. Boleh? Jadi kalau ada satu soalan dekat sini, adakah limit itu continuous? Jawapannya adalah tidak. Sebab bila kita sebut continuous, dia adalah berterusan kan. Jadi kalau kita lihat graf ini, dia tidak berterusan. Di mana dekat sini ada loophole dia. So dia ada gap dekat sini kan. So jadi dia tidak continuous. Ini kalau kita lihat secara visual lah Sebab syarat continuous yang satu lagi adalah pada F1 itu ada nilai dia. Contohnya macam ni, kalau kita nak mendapatkan F1, apa nilai dia pada F1? Pada F1, adakah jawapannya 2? Tak boleh 2 kan? Pada F1, ada tak nilai Y dia? Tak boleh, sebab ini is not defined. Not even touching the graph pun. So, sebab itulah dekat sini, ini tak ada nilai Ini does not exist. Nampak? So, jadi kalau syarat untuk continuous, kalau the left and the right limit dapat 2, maka F1 pun sepatutnya dapat 2. Baru kita boleh kata dia adalah continuous. Okey? Okey. Itu adalah contoh yang pertama. Contoh kedua pun sama juga. Kita lihat dekat sini. Kita contoh kat sini. Sin x over x. When x approaches to 0. What happen? So, pertama sekali, it is not defined at x equal to 0. Nampak So, denominator ni dia tak boleh sama dengan kosong So, jadi dia not defined pada kosong. Di mana kalau kita gantikan kosong, kita akan dapati hasil dia adalah 0 over 0. Again, ini juga dinamakan undeterminate form. Jadi, kita boleh selesaikan menerusi table pun boleh, graf pun boleh, ataupun kita menggunakan petua L'Hopital. Okey, so jadi dekat sini kamu boleh rujuk handout macam mana kita nak tengok table tu, dan dekat sini adalah bentuk graf dia. Nampak bentuk graf ni macam ni, di mana terdapat loophole dekat sini. Ada gap dekat sini, So kita akan melihat the left limit and juga the right limit. When x approaches to 0 from the left, x approaches to 0 from the right. Jadi by observation di sini, for the left limit, nampak tak kat sini left limit,
apabila nilai-nilai X menghampiri kosong, dari sebelah kiri, nilai Y dia akan menghampiri nilai 1. Sebab itu dapat 1 kat sini. Sebelah kanan pun sama juga. Jadi kita katakan the limit exists. Sebab dia sama ya. Sebab dia sama. Jadi dan nilai dia adalah 1. Nampak tak kat sini? Ada macam 1 negatif, 1 positif kan? Ini merujuk kepada left and right limit ya. Tetapi apabila kita buat penulisan secara umum, hasil dia dah tak ada dah negatif dan positif tu. Nampak tak? So adakah dia continuous? Jawapannya tidak. Tak continuous ya, sebab dia ada gap dekat sini. Boleh? Okey, contoh seterusnya ada beberapa diagram dekat sini. Kita akan analyse sikit. Nampak tak dekat sini? So, by looking at this diagram, kita nak check the left limit apa nilai dia and the right limit apa nilai dia. So, the left limit adalah 1. Betul ke 1? Pada X sama dengan 5 Pada X sama dengan 5, the left limit adalah yang ini Yang ini. Apabila X menghampiri 5 dari sebelah kiri, maka nilai Y dia menghampiri nilai 1. Sementara apabila X menghampiri 5 dari sebelah kanan, maka nilai Y dia akan menghampiri nilai 3. So dekat sini 1, dekat sini 3, dia tak sama. Maka kita katakan the limit does not exist. Adakah pada titik X sama dengan 5 tu ada nilai Y? Dekat sini, ada tak nilai Y? Tak ada kan? So, kita katakan does not exist. Dan oleh sebab dia the limit does not exist, maka dia adalah not continuous. Baik, kes kedua pula yang ini, kita lihat the left limit sama dengan 1. Ya, apabila X menghampiri 5 dari sebelah kiri, kita akan lihat graf ini ya, garis ini, maka nilai Y dia adalah 1, menghampiri 1. Sebab itu kita dapat 1 kat sini. Dan apabila nilai X menghampiri 5 dari sebelah kanan, this part, dia akan hit this graph, nampak? Maka nilai Y dia akan menghampiri 3. Sebab itu dapat 3 dekat sini. Okey. So, oleh sebab left and right limit ni tak sama, maka the limit does not exist. Pada F5, ada tak jawapan? Ada tak nilai Y dia? Jawapannya ada. Mana dia? Di sini. Nampak? Di sini. Maka F5 sama dengan 2. Clear? Sebab itu kita dapat 2 kat sini. Tapi dia still not continuous lah. Ya? Sebab limit tu does not exist. Boleh ya? Contoh seterusnya, lihat dekat sini, ada graf sini, the left limit sama dengan, ini the left limit, maka dia akan approaches 2. Ini 2. The right limit pula dekat sini, apabila X menghampiri 5 dari sebelah kanan, nilai Y dia akan menghampiri nilai 2 juga. Dia juga sama. Tetapi pada F5 tu sendiri, 5 ni, ada tak nilai Y dia? Tak ada tak ada nilai Y. Sebab ini adalah, dia ada loophole kat sini. So, there is no Y value kat situ. Sebab tu kita tulis kat sini, does not exist. Boleh? So, again, dia adalah not continuous. Dia akan continuous jika nilai dekat sini dapat 2 juga. Seperti contoh dekat bawah ini. Nampak? The left limit dapat 2, the right limit dapat 2. Pada F5 tu sendiri, ada tak nilai Y? Jawapannya ada, iaitu 2. Maka dalam kes ini dia adalah continuous. Boleh? Baik, another contoh kat sini yang last sekali adalah kalau kita ada diagram macam ni, kita nak lihat apa yang berlaku left and right limit pada kosong. So, jadi dekat sini, for the left limit dekat sini, apakah nilai Y dia? Y dia dekat sini, betul tak? Dia semakin tinggi. So, kalau kita buat kat sini, dia akan jadi positive infinity. So, kita dapat yang ini. Nampak? For the right limit, maka nilai-nilai X menghampiri kosong dari sebelah kanan kan? Apa nilai Y dia? Tentu dekat atas ni, betul? So, kita akan dapati sini juga positive infinity. Oleh sebab itu, kita dapat
positive infinity. Boleh nah? So oleh sebab kewujudan infinity di dalam left or right limit ini, maka the limit does not exist. Boleh ya? So limit ini walaupun dia sama tetapi dia bukan nombor ya. Dia mesti nombor ya. So infinity is not a numbers, therefore the limit does not exist. Jadi pada F0 ada nilai tak? Pada F0 tak ada nilai juga, maka does not exist. Maka dia adalah not continuous. Boleh tak? Okey, now kita pergi kepada pengiraan limit pula. Jadi untuk pengiraan limit ini kita pecahkan kepada dua bahagian. Yang pertamanya, jika dia bukan merupakan pecahan. Yang kedua, jika dia suatu pecahan, fraction ya. So jadi bagi kedua-dua ini dia melibatkan perkara ini, di mana limit itu dia boleh merupakan nombor biasa ataupun limit tersebut dia boleh merupakan plus minus infinity. Kita tengok contoh. Kita akan pergi kepada yang bukan pecahan terlebih dahulu. Jadi bukan pecahan ini kita akan counter. Kita akan kata limit yang nombor biasa dan juga limit yang merupakan plus minus infinity. Contoh, ini contoh pertama. Nampak tak kat sini? Limit ini x approaches to 5. Ini merujuk kepada yang nombor biasa tu lah. Limit nombor biasa. Nampak eh? So, bila nak evaluate the limit, seperti biasa, kita akan cuba substitute kan nilai limit tersebut ke dalam function yang diberi. So, masukkan sahaja x sama dengan 5 ke dalam sini, kita dapat 8, settle. Okey, so ini tak ada isu ya. Baik, contoh yang seterusnya dan sampai ke bawah ini, semuanya adalah merupakan limit yang merujuk kepada yang ini ya. Plus minus infinity. So ada teorem dekat sini. Kamu boleh lihat dalam handout. Ada teorem dia. So jadi kita perhatikan. Ada dua case dekat sini. Jika limit ini approaches to positive infinity. Dan juga jika limit ini approaches to negative infinity. Ada dua case. Jika limit tersebut menghampiri positive infinity. Ini. Maka jawapan dia is always positive. Contohnya macam ni ya, kita ada 2x kuasa 5, maka jawapan kita adalah positive infinity. Boleh? Kalau 2x kuasa 6 pun sama juga positive infinity. Tetapi kalau ada negatif dekat luar dekat sini, contohnya limit ini negatif 2x kuasa 5, ada saja negatif, instead of hasil kita sepatutnya positive infinity, dia akan jadi negative infinity. Clear? Boleh nah? Okey, yang kedua, jika limit itu x approaches to negative infinity, ada dua situasi. Okey, ada dua situasi. Kuasa dia nampak tak ni? Ini kuasa ganjil. Nampak? Ini kuasa genap. Kalau dia kuasa ganjil, kalau dia kuasa ganjil, maka kita dapat negative infinity. Sebaliknya, kalau dia kuasa genap, kita dapat positive infinity. Boleh ya? So, ada dua case ya. Ada dua case kalau yang x approaches to negative infinity. Kita nak lihat dia punya kuasa dia. Ganjil ke genap? Kalau ganjil, negatif. Kalau genap, positif. Boleh? Okey, now kita lihat yang ini pula. Ada satu lagi teorem yang boleh kita gunakan, iaitu apa dia? The highest polynomial power of x. Misalnya, kalau kita diberi limit x approaches to negative infinity for the given polynomial. Yang ini, 7x kuasa 5 tolak 4x kuasa 3 tambah 2x tolak 9. Maka kita boleh pilih the highest polynomial power of x. So, maknanya, kita boleh pertimbangkan yang inilah. 7x kuasa 5. Macam ni ya. Okey, sebab ada teorem yang menyatakan perkara ini. Jadi dari sini seperti biasa kita lihat, nampak tak kat sini limit ini x approaches to negative infinity kan. Jadi kita tengok case lah. Oleh sebab kuasa dekat sini ganjil, maka hasil dia adalah negative infinity. Boleh? Okey. Now kita pergi kepada perkara yang kedua, iaitu pecahan pula.
So sama juga pecahan tu, limit itu dia boleh merupakan suatu nombor biasa dan juga plus minus infinity. Kita lihat dulu yang pertama, iaitu yang nombor biasa tu ya. Sekarang ni pecahan ni merujuk kepada fraction ya. Fraction macam ni, fraction. Baik. Apabila kita nak evaluate the limit, seperti biasa, kita try dulu kalau di suatu nombor ni kan, kita try to substitute the limit value. When x equal to 2, masukkan dekat sini, gantikan 2, tengok apa cerita. Dalam contoh ini, kita dapat negatif 44. Okey lah. Ini jawapan kita kan. Baik. Contoh kedua pula, kalau kamu lihat dekat sini, contoh kedua, kita macam biasa, kita akan cuba masukkan dulu nilai dia. Dan apabila kita substitute nilai ini, kita dapat negatif 2/0. Ya, negatif 2/0, oleh sebab denominator dia adalah kosong, maka dia adalah does not exist. Boleh? Does not exist. Cumanya, kamu lihat dekat sini limit ini, nampak tak? Dia kata limit x approaches to 4. Betul tak? 4 ya? So, kalau soalan tu kita ubah sikit. Jadi macam ni. Bagaimana jika ditanya begini? Nampak tak? Dia minta when x approaches to 4 from the right. Dia juga boleh tanya x approaches to 4 from the left. Apa jawapan dekat sini? So ini kita akan explore kejap lagi. Yang mana tadi? Yang ini ya. So cuma as a whole, secara keseluruhan dia, tanpa mempertimbangkan left and right tu, kita nampak jawapan di sini dah boleh memberikan kita satu kesimpulan, iaitu hasil dia adalah does not exist. Baik. Contoh yang seterusnya yang ini, kita lihat dekat sini. Seperti biasa, bila kita nak evaluate the limit, substitute the limit value, see what happen. Cuma kali ini kita bertembung dengan situasi 0/0. Bentuk apa ni? Ini adalah bentuk undeterminate form. Jadi kita kena buat something lah. Sama ada kita nak factorize ke, kita nak multiply dengan its conjugate ke, ataupun kita nak divide by the highest power of x of the denominator. Mana-mana satulah. So dalam kes ini yang paling mudah adalah kita akan factorizekan dia. Ini yang paling praktikal sekali lah ya. So kita factorizekan, kita factorkan lah atas ni, dan kita boleh cancel-cancelkan dia. Last sekali kita dapat ini sahaja, x tolak 3. Now dari sini kita substitute the limit value masuk sini. 3 tolak 3 dapat 0. Ada sebarang isu kat sini? Tak ada isu apa-apa. Settle semua. Okey. So, jadi kita nak merujuk kepada contoh yang ini tadi, yang saya sebut tadi kan. Bagaimana kalau kita ditanya limit x approaches to 4 from the right sahaja? Macam mana nak buat tu? Macam mana kita nak cater soalan-soalan yang macam ni? Baik, dekat sini ya. Bagaimana jika ditanya begini? So, jadi dalam hal ini, ini adalah jawapannya ya. Ini adalah jawapannya, iaitu negative infinity ya. Ini adalah jawapan dia, negative infinity. Bukannya does not exist. Ya. Sini adalah negative infinity. Tak boleh tulis does not exist di sini. Hati-hati kat situ. Kadang-kadang pelajar tersilap dekat situ. Dia bila nampak macam ni kan, dia terus buat does not exist at this part, which is not correct. So dalam kes ini kita akan gunakan number line ya. Segala faktor kat sini kita akan ambil kira. Kita ada 2 tolak x, x tolak 4, x tambah 2 kan. Kita akan pertimbangkan semua ini. So benda ni sama ya. Apabila x kuasa 2 tolak 2 x tolak 8 ni, kita factorizekan dia, kita dapat ni lah, x tolak 4, x tambah 2 ya. Sama je. Sebab kita perlukan faktor ni. Ada 3 faktor kat sini kan. Jadi kita akan buat satu-satu. Kita treat satu-satu. 2 tolak x lebih besar dari 0, x tolak 4 lebih besar dari 0, x tambah 2 lebih besar dari 0. Find the x value. X less than 2, x greater than 4, and x greater than minus 2. Buat number line dekat sini. Nampak tak kat sini? Buat number line. Ikut arah anak panah ni. Contoh, x less than 2. Mana 2? 2 dekat sini kan? Less than 2 kan? Semua nilai-nilai yang kurang dari 2. Nampak tak? Ini arah anak panah macam ni. X greater than 4. Ini 4 greater than 4. Nampak? Macam ni. Dan x
greater than minus 2. Ini minus 2 greater than. Nampak tak? Yang saya gerakkan cursor ni. Nampak? Bila dah ada macam ni, letakkan tandaan plus minus. So yang ada garis tu adalah plus, yang garis dot-dot tu adalah minus. Plus plus minus. Plus minus minus. Plus minus plus minus minus plus. Jadi kita lihat dekat sini, kita fokuskan kepada yang ini. Nampak tak ni? X approaches to 4 from the right. Nampak tak? 4 positif ni kan? 4 from the right. Kalau kita lihat garis nombor ini adalah 4, betul? Jadi from the right bermaksud dekat sini. Nampak? Dekat sini. Dekat sini kita akan merujuk kepada tandaan ini. Nampak tak? Ya? So, kalau dia negatif bermaksud dia merujuk kepada negatif infinity. Ini dia. Clear? Maknanya, kalaulah soalan tu merujuk kepada x approaches to 4 from the left, maknanya ini 4 approaches 4 from the left adalah kat sini, maka hasilnya adalah yang ini kan? Maka dia akan jadi positive infinity. Boleh ya? So, sebab itulah dekat sini kita dapat jawapannya adalah negative infinity. Take note ya. Okey, settle yang itu. So, kita lihat satu contoh yang melibatkan piecewise function. Contohnya, ini soalan dia. Right? So, 1 per x tambah 2, x kuasa 2 tolak 5 dan square root of x plus 13. So, sebelah kanan ini adalah dia punya domain dia lah. Dia punya syarat x dan y, x dia kan, x dekat mana dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kita akan melihat depends pada soalan, tapi mostly kita akan lihat the left limit and the right limit. Perkara nombor satu yang kita kena buat adalah kita kena cuba kita letakkan dia punya bahagian dia. Ya, kita nampak dekat sini nilai-nilai x ada 2 sahaja, iaitu negatif 2 dan juga 3, betul tak? So, kita buat satu garis nombor macam ni. Kita buat partition dia. Negatif 2 dekat sini, 3 dekat sini. Dan kita akan parkingkan dia punya function. Tengok betul-betul syarat ini. Macam ni kan. X less than minus 2. Antara 3 blok ini, yang mana yang kita sesuai untuk letakkan function ini? Ya, based on the domain lah. Ini ya. So, 1 per x tambah 2 ni sebenarnya duduknya dekat bahagian sini. So, jadi kalau kamu explorekan satu-satu kat sini, kamu dah boleh letak dah function yang betul pada kedudukan yang betul. Ini sangat penting. Ya, sebab contohnya kalau kita mengambil kira x sama dengan negatif 2 dekat sini, kalau kita nak bincangkan negatif 2 from the left, mana dia? Maknanya, kalau from the left, negatif 2 from the left, macam ni kan? Maka function yang kita nak pertimbangkan adalah function yang ini. Nampak kan? Tetapi kalau kita nak ambil negative 2 from the right, macam ni, maka function dia adalah yang ini. Sama juga 3 kat sini. Kalau kita boleh tengok from the right, from the left. Nampak tak? So, kalau kita nak evaluate the limit 3 from the right, maka function yang diambil perlu yang ini. Limit 3 from the left, function yang diambil adalah yang ini. Okey? So, maknanya kita kena pilih function yang betul based on left or right at the certain point. Boleh? Okey. So, contoh kat sini. Kita tengok satu contoh kat sini. Nampak tak sini? X approaches to 2. Untuk ini saja. Ini saja. Limit x approaches to... limit x approaches to minus 2. Sorry. Minus 2 So, minus 2. Sekejap. Tengok drive ni. Ini minus 2. Betul tak? So, bila kita nak evaluate the limit untuk minus 2, kita kena melihat the limit from the left and the limit from the right. Maknanya, kalau from the left, kita akan ambil function ini. Kalau from the right, kita akan ambil function yang berikut. Clear? So, dekat situlah kita akan dapatkan hasil dia. Contoh, untuk left, nampak? Kita ambil 1 over x plus 2. Bila kita substitutekan dia macam ni, kita dapat 1 per 0, betul? Bila 1 per 0 macam ni, kita ada satu masalah. Iaitu, kita tahu 1 per 0 itu
adalah infinity, tetapi which infinity? Minus infinity ke ataupun positive infinity? Right? Jadi untuk settlekan benda ni, kita lihat garis nombor yang saya tunjukkan tadi tu. So nampak tak ini dalam bentuk satu faktor kan? X plus 2 kan? Jadi kita buat macam ni. X plus 2 greater than 0, maka X greater than minus 2. Buat garis nombor kat sini. Ini adalah minus 2. Betul? Oleh sebab X lebih besar daripada negatif 2, maka dia akan pergi ke sini. Nampak ya? Ke sini ya. Jadi kita dah boleh buat tandaan positif negatif. Dekat sini positif, dekat sini negatif. Now, apa yang kita nak? Nak pilih ini ke nak pilih ini? It depends pada limit yang ni lah. Oleh sebab dia kata dia nak minus 2 from the left, kita ambil yang inilah. Clear? Yang ini. So, jadi jawapan akhirnya adalah negative infinity. Clear? Boleh ya? So, maknanya kita dah dapat tahu dah. The left limit is minus infinity. Macam mana pula dengan the right limit? The right limit, kita lihat, ini adalah the right limit. Pastikan kita pilih fungsi yang betul. Ini ya. Pastikan fungsi ini kamu pilih betul. Kalau salah kat sini, habis. Ya, kita akan dapat jawapan yang salah lah. Jadi, seperti biasa, kita akan try to substitute the limit value, which is minus 2. Masukkan kat sini dan kita dapat jawapan dia minus 1. Ini tak ada isu. Ini okey. Jadi kita perhatikan the left limit adalah negative infinity. Ini the right limit pula dapat negatif 1. So adakah limit exist? No, the limit does not exist. Nampak tak kat sini? The limit does not exist. Okey, clear yang itu. Okey, kita lihat pula yang ini. Kalau soalan ni limit bagi fungsi ni lah ya. Fungsi yang sama ya. Yang piecewise function tu. X approaches to 0. Pertama sekali kita kena pilih fungsi yang betul lah ya. Kalau tengok diagram ini semula. Yang saya copy paste kat sini. X approaches to 0. Kita kena buat point baru lah. Yang ada yang asal minus 2 dengan 3 kan. Kosong tak ada kan. Kita masukkan kosong. Kosong berada dekat sini. Jadi dekat sini. Kalau kita akan hanya pilih satu function saja. Tak ada isu right limit or left limit. Sebab dia merujuk kepada fungsi yang sama. Jadi tak perlulah kita nak mempertimbangkan left limit or right limit. Ya, sebab dia ada satu saja. Sebab itulah kita dapat yang ini. Masukkan sahaja nilai kosong ke dalam sini dan straight away we are getting the value, the answer of minus 5. Settle yang ini. Boleh? Okey. Kalau kita nak cari yang ni pula, limit x approaches to 3. Mana 3? Kalau rujuk pada sini. 3 kat sini kan? So, bila dekat sini, right limit kita adalah yang ini. Left limit kita adalah x kuasa 2 tolak 5. Maka kita kena lihat kiri kanan. Boleh ya? So, in short, for the left limit, kamu cuba, kita dapat 4. Right limit, kita dapat 4. Nampak? So, dia sama. Maka, the limit exists. Ya? Yeah? So, dan nilai dia adalah 4. Clear? Okay, guys. Kita pergi kepada kalau limit ini dia plus minus infinity. Okay? Plus minus infinity tu macam mana? Contoh, kita diberi limit x approaches to positive infinity and we are given function ini. 3x tambah 5 per 6x tolak 8. Seperti biasa, ya, ini kita lihat saja ini. Kalau kita cuba substitute di limit, kita akan dapati nilai dia adalah infinity over infinity. Jadi ini adalah bentuk apa? Ini adalah bentuk undeterminate form. Jadi kita kena modify dia. Kena guna something lah untuk selesaikan. Sama ada nak factorize ke, nak darabkan dengan conjugate dia ke, ataupun nak bahagikan dengan kuasa tertinggi bagi x bagi denominator. Ya. So jadi approach yang ketiga ini lebih sesuai ya. Maknanya kita akan bahagikan semua tu dengan x. Misalnya ini kan dia akan jadi 6x tolak 8 per x.
Yang atas pun sama juga. 3x tambah 5 per dengan x. Ya, kamu sesuaikan, modifykan dia, simplifykan dia, nanti baru kita masukkan nilai itu semula. Ya, so kamu boleh rujuk handout yang saya beri. Ya, divide by the highest power of x of the denominator. Ada satu cara quick method dekat sini. Ya, quick method sebab dia melibatkan infinity. Oleh sebab dia melibatkan infinity, maka kita boleh kita menggunakan idea the highest polynomial power of x. Kita pilih yang tertinggi. Ya, kuasa x yang tertinggi bagi numerator atas ni dan juga denominator dekat bawah. Contohnya, kita ada 3x tambah 5 over 6x tambah 8 kan. Kita ambil yang tertinggi. Ini je pun yang paling tinggi, x dia. Kita ambil sahaja and see what happen. Bila nampak dekat sini, kita nampak x boleh cancel. Lepas tu 3 dengan 6 boleh kecilkan dia. Kita dapat jawapan 1/2. Tak sempat pun kita nak masukkan nilai infinity tu ke dalam. Semua dah settle lah. Jadi kalau dah settle macam ni, kita terus terima jawapan 1/2 sahaja. Nampak? Okey, contoh lain. Kita nak guna the highest polynomial power. So, nampak tak kat sini? Dan yang paling penting adalah limit itu dia mesti melibatkan infinity. Tak kisahlah dia negative infinity ke ataupun positive infinity. Nampak tak? So, jadi kita akan pertimbangkan this part only, betul tak? Ini sahaja kan? Sebab ini x, power dia 1. Jadi kita tak pertimbangkan lah sebab kita nak the highest power. So, the highest power for numerator adalah 4x kuasa 2. Highest power of denominator adalah 2x kuasa 3. Kita ambil ini. Nampak? So, kita dapat inilah. Jadi, kita akan simplifykan dia. Cancel yang mana patut. Last kali, kita dapat bentuk 2 per x. Then, baru kita substitutekan the limit value. Boleh? So, jadi kita dapat dekat sini, bila kita masukkan dia x ini menjadi negative infinity, kita dapat kosong. Dia sama ya, kalau 2 per negative infinity pun kosong juga. Kalau 2 per positive infinity pun kosong juga. Sebab apa? Sebab kosong tu tak ada negatif ataupun positif. 0 is 0. Boleh nak? Okey, another contoh. Lihat dekat sini. Again, kita repeat benda yang sama. Cuba tengok contoh ini. The highest power of atas ni, numerator ni adalah 5x kuasa 3. Yang bawah ni adalah negatif 3x. Betul tak? Negatif jangan lupa ya. Kena pertimbangkan juga. In short, kita akan dapat bentuk yang ni. When kita simplifykan dia, kita dapat bentuk negatif 5/3 x kuasa 2. Now, kita masukkan nilai dia. Ya. Bila kita masukkan nilai dia, ingat semula ada teorem kan? Ada teorem yang kita tengok kuasa ni. Betul tak? Kalau kita lihat, limit yang x approaches to positive infinity, dia tak kisah kuasa ni dia genap ke, kuasa ganjil ke, dia mesti always positive infinity. Betul tak? So, jadi dia always positive infinity. Tetapi oleh sebab ada negatif dekat luar ni, dia akan bertukar menjadi negative infinity. Boleh? Okey. Settle yang itu ya. Now kita lihat pula perkara limit involving radical. Radical tu apa? Ini contoh dia. Radical tu, ini satu contoh, ini dua contoh. Boleh? So, ini yang melibatkan radical. Baik, cara dia kita akan menggunakan ini maklumat penting. Ya, kita akan divide numerator dan atau denominator dengan benda-benda ini. Tetapi harus diingat bentuk radikal yang kita nak gunakan ni mesti dalam bentuk fraction. Ada atas, ada bawah. Boleh tak? So, kalau dia tak ada pecahan macam ni, make it happen. Tak apa. Dalam contoh seterusnya, kita akan lihat. Baik. Kita lihat ini ya. Saat ni. Nampak ni? So, kita akan divide ya. Ini kita akan divide. Saya sebut kita akan dividekan yang ini ya. Bahagikan numerator ataupun denominator dengan yang ini. Kena pilih yang mana sesuai lah. Tengok kepada soalan tu. Okey, contoh. Kalau yang ini,
Kamu nampak tak? Ini adalah dia melibatkan square root of x squared. Betul tak? Square root of x squared. Jadi, kita akan pilih yang nombor 1. Nampak tak? Square root of x squared. So, maknanya, square root of x squared ini, kita akan bahagikan pada numerator. Yang denominator ni, tentu kita akan pilih x. Betul tak? X ataupun minus x lah. Yang sebelah bawah ni. Betul? So, jadi, untuk pilih x ataupun minus x, sebab dia adalah kuasa ganjil kan, dia bergantung kepada limit di sini. Kalau dia positif infinity, maka kamu akan pilih x. Maknanya, untuk denominator ni kan, kamu kena bahagikan semua tu dengan x. Boleh? Tapi dalam kes yang ini, contohnya macam ni kan, sebelah atas ini tak ada isu. Sebab sebelah atas ni kita lihat dia sebagai, kita nampak dia square root of x squared. Of course, kita akan bahagikan numerator dengan square root of x squared. Tetapi yang bawah ini, kita kena bahagikan dengan, bukan dengan x ya, dengan minus x. Sebab limit ini adalah negative infinity. Clear? So, dekat sinilah yang saya masukkan ya. So, kamu boleh lihat dekat sinilah. Yang ini. Okey, satu contoh dekat sini macam mana kita nak buat secara ringkas sahaja. Ini soalan dia. Saya ambil yang negative infinity tu ya. So, sebelah atas kita akan divide by modulus of, square root of x squared. Sebelah bawah ni kita akan bahagikan dengan negative x. So, kita buat satu. Right? So, dia akan jadi macam ni. Dan bila kamu dah substitutekan benda-benda macam tu, kita start simplifykan dia. Solve dia. Tengok macam mana. So, kita akan dapat yang ini kan. Bentuk macam ni. Bila dah dapat bentuk macam ni, baru kita substitutekan negative infinity tu ke dalam. Masukkan sinilah. Gantikan yang ini dan yang ini dengan negative infinity. Ingat, kalau 2 per negative infinity ke positive infinity ke, dia tetap dapat kosong. So, by right, this part gonna be 0. This part gonna be 0. Nampak? So, sebab itulah kita dapat bentuk yang ini dan akhirnya kita dapat jawapan negative 1 per 3. Boleh ya? Okay, now kita pergi kepada satu contoh. Kita nak solve dia, tetapi dia bukan dalam bentuk fraction. Okay, see here. What happen kalau saya cuba substitute nilai infinity ni ke dalam? Apa jangkaan kamu hasil dia? Kita dapat, kalau kamu agak-agak lah ya, kalau kita nak agak-agak, kita akan dapat nilai tu apa? Masuk sini, kita dapat infinity, betul tak? Contohnya macam ni ya. Dapat infinity, right? Betul? Lepas tu kita tolak. Yang ini kita dapat, again, kita dapat infinity juga. Infinity tolak infinity dapat berapa? Cuba teka. Jawapannya, adakah kosong? Jawapannya tidak. Sebab bila kita sebut infinity, kita tak tahu how big the number is. Mana kita tahu infinity itu besar mana? Sebab dia tidak dinyatakan. And actually, infinity itu bukan suatu nombor. Dan kita tak tahu pun how big the number. So, macam mana kita nak kata infinity tolak infinity adalah kosong? So, kita tak boleh buat. No answer for this. Jadi, kita kena buat something. Apa something tu? Kita kena modify lah. So, jadi, salah satu caranya adalah kita akan multiply dengan its conjugate. Now, we learn something lah ya. So, kita akan multiplykan dengan yang inilah. So, kamu darabkan dia ya. Ini saya tak tunjukkan, rujuk pada handout. Bila kamu dah multiplykan yang ini dengan dia punya conjugate, ini kita akan dapati jawapan dia adalah berikut. Yang ni. Ini ya. Bila sampai sini, then kita dah nampak dah apa yang perlu kita buat. Betul? So, jadi dalam kes ini kamu boleh cubalah ya. Kamu lihat, kita akan dividekan dia dengan seperti biasa. Yang belah bawah ni nak divide dengan berapa ni? Yang this part, kita akan divide dengan x kuasa 6 kan? This part, kita akan dividekan dengan dia dengan x kuasa 3. Ya, yang atas ini kita dividekan dia dengan x kuasa 3. Ya. So jangan lupa yang atas ni, sebab bila kita dalam fraction, kalau yang belah atas ni kita bahagi dengan 10, bawah pun kena bahagi dengan 10. Ya, supaya kita boleh cancelkan dia kan. That is the main idea dia lah.
So jadi kena equal lah, kena sama lah, setara kan, benda-benda macam tu. Jadi kamu lihat dekat sini macam yang kita buat. So kita dapat ini, simplifykan dia, last sekali kita dapat bentuk yang ini. Okey, dapat yang ini dan kita substitutekan dia, kita dapat kosong dekat sini. Boleh? So itu adalah cara dia macam mana kita nak dapat jawapan. Okey, kita lihat pula perkara yang seterusnya, iaitu continuity, itu keselanjaran. So ada sedikit notation kat sini. Normally berlaku apabila denominator equal to 0, right? Macam ni. Baik, dalam continuity ini ada beberapa syarat, ya. Pada x equal to a point, katakan x sama dengan 2 ke, x sama dengan 10 ke, ketiga-tiga syarat ini perlu dipatuhi. Ya, perlu dipatuhi, iaitu f pada nombor tersebut dia mesti define. Ya, dia mesti define. Macam contoh tadi kan, kita dah belajar tadi kan, ada beberapa case, ada beberapa rajah yang f tu tak define. Ingat tak? Ada loophole tu kan. So bila ada loophole, maka dia definitely not continuous. Clear? Dia mesti define. Maksud apa maksud define? Define tu adalah any value of x ada pairing dia. Ada x, ada y. Tetapi kalau dalam satu curve tersebut, dalam satu polinomial ke whatever lah ya, kalau wujud satu nilai x tapi tak ada y, tak ada nilai y, maksud dia tak ada y lah sebab ada loophole tadi tu kan, maka the given function is not defined. Bila dia trigger sahaja not defined, definitely dia dah the first condition here is not fulfilled, maka dia not continuous. 2, 3 ni tak payah tunjuk pun tak apa. Ya, contoh macam tu ya. So jadi ini syarat pertama, f tu mesti define. Hati-hati, terutamanya kalau yang fraction. Ya, okey. Lepas tu kita kena check the left limit and the right limit. Ya, left limit and the right limit mesti exist dan nilai dia mesti sama. Boleh? Yang ketiga, pada titik tersebut, at that point, katakan FC, nilai dia sama dengan left and right limit tadi tu. Ingat tak? Yang ni tadi tu, dia mesti sama. Kalau left and right limit tu, contohnya left limit, right limit, katakan 2, contoh. Ya, bila kita masuk at that point, nilai FC tu pun dapat 2 juga. Maka baru kita consider ketiga-tiga case ini telah pun dipenuhi, ketiga-tiga condition ini telah pun dipenuhi, maka dia continuous. Okey ya. So bila kita sebut continuous, kita juga akan menyentuh discontinuous. Jadi ada 3 jenis discontinuity, rujuk pada handout ya, pada muka surat 76 ada 3 jenis. The jump discontinuity, infinite discontinuity dan juga removable discontinuity. Clear? Okey. Now kita lihat pula continuity on interval. Rujuk muka surat 77. Yang saya terangkan ini hanya ringkasan sahaja. Boleh? So, kita pertimbangkan a closed interval AB. Contoh macam ni. Kalau kita buat satu diagram macam ni, katakan ini A, ini B, ini curve dia lah ya. Ini ini curve dia, katakan saya buat satu garis lurus je lah. Kalau ini A, ini B, cuba kita lihat A ini. A ini dia ada right limit, betul tak? Dia ada left limit tak? Tak ada. Kalau tak ada, tak payah ceritalah left limit tu. Kita tengok yang right limit tu. Jadi penulisan dia macam mana? Ini adalah penulisan dia. Nampak tak? The limit x approaches to A from the right. Sama juga case dengan B. The right limit tak ada. The left limit ada. Maka penulisan dia macam ni. Persoalan dia adalah, adakah, ini sangat penting, kita nak check ini dengan ini, right? Ini dengan ini. So macam, okay, contohnya macam ni. Ini untuk A ni kan, adakah limit x approaches to A from the right ini sama dengan FA? Kita nak check sama tak? Ya,
Kalau dia sama, okey, syarat ini dipenuhi. Yang ini pun sama juga. Kita nak check ini pula. Sama tak nilai ni? Limit from the left sama tak dengan FB tu sendiri? F pada titik tu sendiri. Kalau sama, cantik. Ini dua syarat penting yang perlu kita tunjukkan. Dia sebenarnya ada 3 syarat ya. Ada 3 syarat yang perlu dipatuhi. So, rujuklah buku surat 77. Dekat situ ada dia punya ketiga-tiga syarat tu. Terutama syarat pertama tu. Ini saya tak tunjuk lah. Saya tunjuk syarat yang kedua dan syarat yang ketiga. Okey. Contohnya ni ya. Ini saya merujuk kepada handout pada muka surat 79. Contohnya kita ada semicircle kat sini. Ya, ini ada semicircle. Ini function dia. Fungsi dia. Right. Lepas tu kita nampak negatif 3 dekat sini, 3 dekat sini. Right. So, jadi 3 kat sini, kita nak check lah. Kita nak check macam ni. Kita nak check yang ini. Ini. Maknanya ini adalah limit from the right. Nampak tak? Sebab itu kita dapat yang ini. Nampak? Limit from the right. Apa nilai dia? Contoh macam itu. Yang ini pula, kita lihat limit from the right tak ada. Tapi limit from the left ada. Clear? Sebab itulah kita dapat yang ini. Nampak? X approach to 3 from the left. Jadi kalau kita fokuskan kepada yang pertama ini, nampak tak kat sini? Kenapa dapat kosong? Ini adalah nilai apa ni? Nilai Y, betul tak? Apabila nilai-nilai X menghampiri negatif 3 dari sebelah kiri, nilai Y dia adalah kosong. Ini kosong. Okey, ini dah dapat kosong. Tengok pula pada titik tu sendiri. Pada negatif 3 ni, apa nilai? So, apa nilai Y dia? Jadi, apa yang perlu kamu buat? Kamu ambil negatif 3 ini, kamu masukkan ke dalam Fx ini. Nampak? So, dia akan jadi F negatif 3 kat sini. Masukkan dalam sini. Tengok nilai dia apa. So, dekat sini, kita dapat kosong. Sama tak sekarang ni? Dan limit dan juga ini dia sama kan? Okey, condition ini dah selesai. Kes yang sama juga berlaku dekat sini. Kita masukkan dan kita dapat sama. Nampak tak? So, jadi oleh sebab dia sama, maka dia adalah continuous on the given interval. Boleh ya? Ini contoh yang jadi. Kita tengok satu contoh yang tak jadi. Ni dia. Ini tak jadi ya. Ini definitely tak jadi. Okey. So sekarang ni ini adalah rajah yang diberi. So kita ada 2 point kat sini. And of course untuk A ni kita akan melihat macam ni, betul tak? Untuk A ni kita akan melihat from the right. Untuk B ni kita akan lihat from the left. Clear? Sebab itulah kita ada ini. Limit from the right. Untuk A lah ya. Untuk B, limit from the left. Jadi kita perhatikan. Tengok sesuatu. Apabila nilai-nilai X menghampiri A dari sebelah kanan, apakah nilai Y dia? Approaches to what? Approaches to ini. Maka dia akan hit the graph kan? Dia akan hit the graph. So, apabila X menghampiri A dari sebelah kanan, maka nilai Y dia akan menghampiri nilai 1. Sebab itu, kita ada 1 kat sini. Nampak? Okey. Sekarang, kita masukkan nilai A tu. Masukkan nilai A tu pada A. When X equal to A, maka FA adalah, ini A. What yang A ni? What is the Y value? Boleh tak kita ambil ini? Tak boleh lah. Sebab kalau kita ambil ini kan loophole kan. Dia tak sentuh pun sini. Maka kita tak boleh ambil ini. Kita ada pilihan. Kita boleh ambil yang ini. Jadi, kalau X sama dengan A, nilai Y dia adalah 2. Nampak tak kat sini? 2. Jadi, kita dah lihat dah. Dekat sini 1. Dekat sini 2. Dah contradict, betul tak? Dia dah tak sama. So ini adalah kes yang pertama. Kes yang kedua, kita lihat dia okey, dia sama.
the limit dia akan dapat 3. Pada B tu sendiri, Y dia adalah 3. Dia sama. Nampak? So, oleh sebab itu, kita katakan this part is not equal. Ini adalah equal, maka not continuous on that particular interval. Boleh ya? Okey. Kita pergi kepada, ini dia intermediate value theorem. So, untuk intermediate value theorem ini adalah, kita nak buat apa ni? Ya, ini adalah untuk menentukan sama ada terdapat solution ataupun punca bagi suatu persamaan yang diberi. Kita nak menentukan ada roots tak bagi suatu persamaan tersebut. Kita bukan nak mencari what is the roots value, bukan ya. Kita cuma nak menentukan ada atau tidak. Contohnya macam ni lah. Contohnya kita dia beri satu fungsi, satu polinomial ke ya, ini ya, satu equation ke macam ni ya. So kita diberi nilai ni ya, 0, 2 macam ni. So ada tak punca pada lengkung ini? Jawapannya ada. Macam mana kita tahu? Kita akan substitutekan nilai x sama dengan 0 dan juga substitutekan x sama dengan 2 into the given function. See what happen. Apabila kita substitute kedua-dua nilai tersebut, kita dapati benda ni berlaku. Masukkan 0, kita dapat negatif 2. Masukkan 2, kita dapat 14. Jadi perhatikan, terdapatnya perubahan tandaan plus minus pada jawapan. Ini negatif, ini positif. Saya tak kisah nilai dia ya. Saya tak kisah nilai dia. Kita nak tengok tandaannya sahaja. Ya. So kalau ada perubahan tandaan, maka itu menunjukkan ada punca. At least ada satu roots dekat situ. Clear? So ini tak kisah. Di sini mungkin 2, dekat sini mungkin negatif 4, tak kisah. Asalkan ada perubahan tandaan plus minus pada nombor ini, maka ada aja kita katakan ya, ada sekurang-kurangnya satu punca bagi persamaan tersebut. Clear? Okey, itulah secara umum dia. Dan kita lihat juga sedikit mengenai continuity of trigo function, fungsi trigo so contohnya macam ni lah, kita ada cos ya. Cos, lepas tu yang ni tak kisahlah dibagi apa sekalipun kan. Seperti biasa dibagi cos ke tangent ke sin ke, itu cerita lain ya. So now we try to substitute the x value into the function. See what happen. Apabila kita cuba masukkan dekat sini, kita dapati 0/0. Ya. So bila 0/0 ini adalah undeterminate form. Jadi kita kena buat something. So apa something tu? Kita dah bincangkan benda ni sebelum ni kan. So in short, kita boleh apply factorization lah. Ya, kita factorkan lah. Itu cara yang paling praktikal kan. So bila kita factorkan, kita dapat yang ni. Dan kita simplifykan dia, kita dapat cos x plus 1. Nampak? Then baru kita cuba substitute again the limit value. See what happen. So sini 1 tambah 1 2 kan, dapat cos 2. Clear? Okey, ni satu contoh. Lepas tu ada contoh lain kat sini. Okey, sebelum nak masuk contoh kat sini, ada ini ya. Dalam handout saya bila kita bincangkan pasal limit, ada satu part yang berkenaan dengan special limit. Special limit ni ada 6 ya, yang kerap kita gunakan. Kamu boleh rujuk pada muka surat 15 handout saya itu. So one of it, salah satunya adalah yang ini. Ini antara special limit adalah yang ini, iaitu when limit x approaches to 0, kena 0 ya. 0, sin x over x ini mesti sama, is always 0. Clear? Ini adalah one of the special limit. Kita nak make use ini je. Bentuk ini kita nak gunakan for solve this kind of problem. Boleh? So jadi macam biasa, kalau kita dapat soalan yang macam ni, kita akan cuba substitute masuk sini kan.
Tapi malangnya bila kita cuba substitute X equal to 0 masuk sini, kita dapat 0 per 0, betul? So bila 0 per 0 tak boleh buat apa, kita kena modify dia lah. So jadi ada beberapa cara macam mana kita nak buat. Ini adalah salah satu cara dia. Kita akan make use the special limit. Ada cara lain tak? Ada, iaitu dengan menggunakan petua L'Hopital. Itu lagi mudah sebenarnya ya. Tapi itu cerita kemudian. Kita bincang dulu cara macam mana kita nak menggunakan special limit to solve this kind of problem. Nampak dekat sini? Saya buat apa? Saya akan modifykan sedikit function ini sebab nak matchkan dengan special limit ini. Sebab saya tahu special limit ini kalau dia sign, dia ini mesti sama. Ini mesti sama. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, ini adalah 2x, betul tak? Tetapi bawah ni x. Tak jadi. Tapi kalaulah yang bawah ni 2x, dia akan jadi. Jadi saya pun darabkan dengan 2 kat sini dan saya terpaksalah nak cancelkan 2 dekat sini. Yang saya tulis sini, saya kena darabkan dekat luar ni dengan 2. Baru dia balance kan? So saya kena buat macam tu sebab saya nak mewujudkan this part. This part kan ini yang ni kan sama kan? Dia dah sama 2x dengan 2x. So jadi this part akan jadi kosong. Oh, silap. Sorry guys. Ini 1. Sorry. Ini 1. My mistake. Right? Ini 1. So jadi this part gonna be 1. Is it? Betul tak 1? Ya, betul. Ya? Ini 1. Jadi saya letak 2 ni kat luar. Yang ini. Jadi ini saya terus boleh replacekan dengan 1, maka saya dapat 2. Okey. So itulah beberapa contoh macam mana trigo ni. Dan saya rasa sampai situ saja ya untuk summary quick review untuk summary bagi chapter 1 limits and continuity. Okay guys, thanks for watching. See you in the next video.